dan suka untuk saya berkongsi pada malam ini beberapa ayat ataupun satu fasal daripada suratul Takwir, ya, suratul At-Takwir, fasal yang kedua ataupun fasal yang terakhir daripada surah ini, iaitu daripada ayat 15 sehingga ayat 29 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Yaqulun nasu 'adatan wa naquluha 'ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti mana biasa, kita luangkan sedikit masa di antara maghrib dan juga isyak ini untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Sihat ya? Esok Arabnya ramai lagi kot. Kambing punya pasal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya menggantikan mungkin ustaz yang terdapat hadir, dan suka untuk saya berkongsi pada malam ini beberapa ayat ataupun satu fasal daripada suratul Takwir, ya, suratul At-Takwir, fasal yang kedua ataupun fasal yang terakhir daripada surah ini, iaitu daripada ayat 15 sehingga ayat 29 insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yashaa Allahu rabbul 'alamin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan yang terbenam demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mula menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai arasy, yang ditaati di sana lagi dipercayai. Dan sahabatmu Muhammad bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan perkara yang ghaib. Dan Al-Quran itu bukan perkataan syaitan yang terkutuk. Maka kemanakah pula kamu mahu pergi? Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan
bagi semesta alam. Iaitu bagi siapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus. Walau bagaimanapun, kamu tidak dapat berbuat sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Di antara ayat 15 sehingga ayat 29 ini daripada surah At-Takwir, disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili bahawa ayat wa liman syaa'a minkum ay yastaqim, iaitu ayat 27, ayat 28, hanya ayat 28 sahaja yang mempunyai sebab turunnya ayat, ya. Dan sebagaimana yang disebut juga oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, ya, bahawa hampir keseluruhan ayat Al-Quran itu hanya 20% sahaja yang mempunyai sebab turunnya ayat, ya. Berbaki lebih kurang 80% lagi daripada ayat-ayat Al-Quran tidak mempunyai sebab turunnya ayat. Disebut oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim daripada Sulaiman bin Musa, apabila turun ayat liman syaa'a minkum ay yastaqim, bagi siapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus, ya. Surah ini ialah surah Makkiyah, diturunkan di Makkahul Mukarramah. Apabila turun ayat ini kepada Nabi SAW, Nabi sebut Al-Quran ini kepada siapa yang ingin menempuh jalan Tuhannya yang lurus, ya. Maka apabila para sahabat mendengar ayat tersebut disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, dan ayat itu juga sampai kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mendengar ayat-ayat Al-Quran yang turun, ya. Sama ada mereka curi-curi dengar, sama ada mereka dengar daripada sahabat-sahabat yang lain, ya, ataupun mereka dengar sahaja daripada Nabi SAW tapi tidak beriman, ya. Dan apabila ayat ini sampai kepada pengetahuan Abu Jahal, maka dia berkata, ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu turunkan kepada kami, ya, kepada orang-orang Quraisy, ya, kerana kamilah sebenarnya yang istiqamah, kamilah sebenarnya yang masih di jalan yang lurus, sedangkan Muhammad itu telah menempuh jalan yang lain daripada jalan nenek moyang kita yang asal, ya. Jadi yang sedang berada di jalan yang lurus, tidak keluar daripada jalan yang lurus, masih istiqamah, kan? Bahasanya lah, kan? Kami sebenarnya yang masih istiqamah, Muhammad tidak istiqamah, ya. Muhammad itu telah meninggalkan ajaran nenek moyangnya, ya. Jadi sebenarnya ayat itu turun untuk kami menyindir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abu Jahal, ya. Jadi ayat itu turun sebenarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kamu yang hendak menempuh jalan yang lurus, maka dia kena beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang dengan Al-Quran yang diturunkan. Allah Subhanahu wa taala memulakan fasal ini, Syekh Wahbah Zuhaili meletakkan tajuk sumpah untuk menegaskan kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Selepas daripada Allah Subhanahu wa taala sebut tentang hari kiamat dan sebagainya, perkara-perkara ini semuanya ada dalam Al-Quran. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi SAW, ya. Jadi nak tahu benda tu benar atau tidak, kena percaya dengan yang menyampaikan, iaitu Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan berkaitan dengan Al-Quran dan juga Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala mulakan dengan bersumpah sebagaimana ayat-ayat yang lain. Allah Ta'ala menyebut fala uqsimu bil khunnas, ya. Fala uqsimu bil khunnas bermaksud sesungguhnya aku bersumpah dengan bintang-bintang, ya. Walaupun dari sudut bahasa Arab Allah Ta'ala sebut fala uqsimu bil khunnas, la uqsimu bil khunnas, ya. Tetapi bila kebiasaan perkataan orang Arab, bila sebut la uqsimu bil khunnas, maksud dia
uqsimu bil khunnas. Tu kita sebut dari sudut balaghah bahasa Arab. Bila dia sebut fala uqsimu bil khunnas, maksud dia uqsimu bil khunnas. Kalau dari sudut bahasa, maksud dari sudut bahasa, sesungguhnya aku tidak bersumpah dengan bintang-bintang. Tetapi dari sudut penggunaan bahasa Arab, bila sebut fala uqsimu bil khunnas, maksud dia uqsimu bil khunnas, aku bersumpah dengan bintang-bintang. Sebahagian para mufassirin mengatakan al-khunnas, sebagaimana al-baqarah idza khanasat, iaitu apabila seekor lembu, apabila dia terkejut, dia akan menyorokkan diri. Iaitu khanasat sirrat, dia menyorokkan diri. Dan bintang-bintang itu Allah Subhanahu wa taala, ada bintang-bintang yang sorok, yang tak nampak. Yang ada masa kita nampak, ada masa kita tak nampak. Buatlah macam mana pun, mungkin waktu siang kita nampak, waktu malam tak nampak. Mungkin nampak waktu malam, waktu siang tak nampak. Maka al-khunnas merujuk kepada bintang-bintang yang menyorokkan diri. Bintang-bintang ni bukan semua kita nampak, dan bukan semua pun kita tahu. Al-jawaril kunnas, dan yang beredar dan yang terbenam. Al-jawar, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala sebut, lupa pula ayat tu, berkaitan dengan yajri, bintang-bintang itu berlari-lari. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Saya lupa ayat tu. Jadi perkataan al-jawar daripada perkataan tajri, bulan itu dia ada putaran dia. Dia ada falak dia. Dia ada perjalanan dia. Kawasan yang dia boleh dan kawasan yang dia tak boleh. Al-kunnas, sebahagian para mufassirin mengatakan al-kunnas huwal khunnas. Kunnas itu juga dimaksudkan sebagai al-khunnas. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Kemudian Allah Ta'ala juga bersumpah dengan malam. Allah Ta'ala bersumpah dengan perkara-perkara yang besar daripada makhluk-makhluk dia yang dia ciptakan, makhluk-makhluk dia yang besar. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk itu. Dan Allah Ta'ala tak bersumpah dengan manusia, sebab manusia ni kecil. Allah Ta'ala tak bersumpah dengan kita. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang lebih besar, supaya kita ni yang kecil ini sedar, banyak lagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, yang kamu tak ada kekuatan untuk menentukan perjalanan dia. Wal-laili idza as'as, demi malam apabila dia meninggalkan gelapnya. Was-subhi idza tanaffas, dan juga subuh apabila dia datang. As-as digunakan untuk malam, tanaffas digunakan untuk subuh. Buatlah macam mana sekalipun, kamu takkan boleh menghentikan malam. Buatlah macam mana sekalipun, kamu takkan boleh menghentikan subuh. Kan? Benda tu akan datang, malam akan berlalu, subuh pun akan berlalu. Buat macam mana sekalipun, kamu takkan boleh halang malam ataupun subuh berlalu. Sama ada kamu yang pergi saja, tu je. Kita buat macam mana pun, esok pasti datang. Buat macam mana sekalipun, malam pasti berlalu. Buat macam mana sekalipun, subuh pasti akan keluar sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita sempat dengannya ataupun kita tak sempat dengannya. Tak sempat maksudnya kita mati. Kita mati, tak sempatlah kita dengan masa itu. Dan Allah Ta'ala memang banyak bersumpah dengan masa. Sebagaimana yang biasa kita baca, wal asr, demi masa asar. Ataupun wal fajr, demi masa subuh, demi waktu subuh. Dan sebagainya. Allah Ta'ala gunakan masa-masa ini, masa-masa yang khusus ini, Allah Ta'ala bersumpah dengan dia.
Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu ialah benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh utusan yang mulia. Allah Taala sebut laqaul ai Al-Quran. Qaul di situ maksud dia Al-Quran. Rasulin karim, sebahagian para mufassirin mengatakan Rasulin karim ialah Jibril alaihi salam. Walaupun ada juga sebahagian pandangan yang mengatakan bahawa Rasulin karim ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu ialah Jibril yang membawa Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Rasul itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kepada sekalian alam. Yang berpandangan bahawa Rasulin Karim ialah Jibril alaihi salam, mereka menafsirkan ayat ini dengan ayat selepasnya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, iaitu seorang yang kuat, mempunyai tempat yang sangat mulia di sisi arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang mempunyai tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebahagiannya mengatakan Jibril. Malahan tidak sikit juga yang mengatakan Nabi SAW dia juga adalah makhluk yang mulia di sisi arasy Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thumma amin, yang dipatuhi, muta'in atau mitwa', thumma amin, lagi amanah. Jibril itu dipatuhi oleh makhluk-makhluk yang lain, dipatuhi oleh malaikat-malaikat yang lain. Sebab tu para ulama mengatakan Jibril ialah ketua malaikat, walaupun ada yang mengatakan bahawa mungkin bukan dia yang ketua malaikat. Kerana ada sebahagian pandangan mengatakan masih ada malaikat-malaikat yang jauh lebih besar daripada Jibril alaihi salam, seperti malaikat Thamaniyah, malaikat 8 yang menjaga arasy itu. Akan tetapi berdasarkan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebut inni uhibbu fulanan fa ahibbu, sesungguhnya aku menyintai si fulan itu, Allah Subhanahu wa taala kata, maka sayangilah dia wahai Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Jibril untuk menyayangi hamba-Nya yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Dan kemudian Jibril alaihi salam memanggil seluruh makhluk yang berada di langit, malaikat yang berada di langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai si fulan itu, maka hendaklah kamu semua mencintai dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita kalangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang menafsirkan bahawa Rasulin Karim ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan dengan ayat ini. Wa ma sahibukum bimajnun, sahabat kamu itu bukanlah seorang yang gila. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan sahibukum. Muhammad itu ialah sahibu Quraisy. Muhammad ialah ahli keluarga Quraisy. Apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan sahabat, dari sudut maksud sahabat ialah orang yang kita kenal. Biasa perkataan sahabat ini maksud dari sudut bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran, maksud dia orang yang kita kenal. Ataupun kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala gunakan kepada nabi-nabi yang lain, akhukum, akhuhum Lut, kami utuskan kepada setiap kaum itu saudara mereka sendiri. Saudara ni pun orang kenal, sahabat ni pun orang kenal.
Malahan Nabi SAW dari sudut Quraisy, hampir keseluruhan siapa-siapa saja Quraisy mesti ada kaitan dengan Nabi SAW. Kalau siapa saja Quraisy, mesti dia bertemu dengan datuk Nabi SAW Quraisy. Ya, kerana Quraisy itu ialah datuk Nabi SAW. Ya. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Akhnas bin Syurai radhiyallahu taala anhu apabila dia masuk Islam. Tapi sebelum dia masuk Islam, dia pernah bertanya kepada Abu Jahal, apa pandangan kamu berkaitan dengan Muhammad? Asadikun am kadhib? Muhammad ni penipu ke orang yang benar? Al-Akhnas bin Syurai tanya pada Abu Jahal. Abu Jahal menjawab, wallahi innahu la sadiq. Abu Jahal bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata sesungguhnya Muhammad itu ialah orang yang benar. Kerana semua orang Quraisy kenal Nabi SAW. Semua orang Quraisy, semua orang Mekah tu sebelum Nabi jadi Nabi lagi, semua orang kenal dia. Peristiwa Kaabah, peristiwa peristiwa apa ni? Hajarul Aswad. Semua orang kenal dia. Semua orang tahu keluarga dia, semua orang tahu perjalanan hidup dia. Semua orang kata dia ni ialah orang yang benar. Akan tetapi Abu Jahal menyebut, sesungguhnya keluargaku ataupun suku kaumku dengan suku Nabi SAW, kami saling berlumba di antara satu sama lain. Di antara Bani Abdi Manaf dengan Bani Makhzum. Abu Jahal daripada Bani Makhzum, Nabi SAW daripada Bani Abdi Manaf. Idza at'imu fa at'imna. Abu Jahal sebut, kalau mereka bagi makan, kami pun kena bagi makan. Kalau mereka bagi makan ke orang ketika buat haji, kami pun berlawan bagi makan juga. Kalau mereka buat sekian-sekian, kami pun buat sekian-sekian. Kalau setahun tu daripada Bani Makhzum jadi ketua, lepas pada tu mesti Bani Abdi Manaf jadi ketua. Lepas tu Bani Makhzum balik. Biasa pusing dua keluarga ni kat situ. Di antara suku Quraisy, yang paling besar ialah Bani Makhzum dan juga Bani Abdi Manaf. Akan tetapi apabila Bani Abdi Manaf ada seorang Nabi, tapi daripada Bani aku, daripada suku kaum aku tak ada Nabi, dan tiba-tiba aku beriman dengan Bani Abdi Manaf, maka kalah suku kaum aku. Jadi kerana suku saja, walaupun jauh sudut hati dia menerima Nabi SAW, tapi tetap tidak beriman. Kerana tidak beriman itu sebab suku kaum saja. Suku kaum tu pun Abdi Manaf ni lebih kurang empat datuk Nabi yang keempat. Empat rasanya. Saya pun tak ingat. 4 atau 5 atas Nabi SAW. Atas lagi datuk mereka berjumpa datuk mereka. Kita ni mungkin 4-5 generasi bukan keluarga ataupun bukan satu keluarga yang dekat. Tapi kita pergi jauh, atuk kita orang sama juga. Siapa-siapa pun kat sini, atuk kita mungkin orang lain, moyang 5-6 generasi tak jumpa, 10 generasi mungkin datuk yang sama. Kalau tak pun ujung daripada Nabi Adam AS juga semua. Mana ada orang bukan anak Adam kat sini? Semua anak Adam. Jadi kalau kita kata sebab suku berbeza tu beberapa generasi, pergi atas lagi kita bertemu generasi. Kita bertemu adik-beradik semua. Macam itulah. Jadi kerana sedikit generasi yang bawah, dia menolak Nabi SAW. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab tuduhan orang Quraisy, wa ma sahibukum bimajnun. Ketahuilah bahawa sahabat kamu yang kamu kenal daripada kecil ni, sampai dia besar, dia bukan orang yang gila.
Ya? Sebab orang gila ni orang tahu dia gila tak gila. Ya? Dan orang gila ni dia bukan datang tiba-tiba. Gila ni bukan bangun-bangun esok gila. Dia, bukan macam tu gila. Gila ni kena penyakit, jadi gila. Kemalangan, jadi gila. Jatuh, putus wayar, gila. Macam itulah. Dia bukan tidur malam ni, esok bangun, gila terus. Tak ada orang begitu. Kan? Dia ambil masa. Kalaupun penyakit, doktor kata mungkin satu masa nanti dia akan gila lah. Sampai satu masa baru gila. Mana ada tiba-tiba bangun, gila terus. Lepas tu Nabi SAW, orang kenal dia 40 tahun, tiba-tiba bila dia cakap dia sebagai Nabi, kamu kata dia gila. Mana boleh dalam satu malam, dia gila. Terutamanya dengan kita nak sambut Isra' wal Mi'raj. Kerana peristiwa Isra' wal Mi'raj lah Nabi SAW dituduh orang gila. Bila Nabi kata, aku melihat, aku pergi Baitul Maqdis, kemudian aku naik ke Sidratul Muntaha dalam separuh malam. Orang kata gila Muhammad ni, pergi satu malam Baitul Maqdis, macam mana? Lepas tu Nabi sebut, aku melihat Jibril alaihi salam. Orang kata gila ni, dia bukan tengok Jibril tu, tengok setan tu. Orang Quraisy tuduh Nabi SAW. Allah Ta'ala jawab, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dia Muhammad itu benar-benar telah melihat Jibril di ufuknya yang terang. Allah Ta'ala pertahankan Nabi SAW. Jadi ru'yatul Jibril, Nabi SAW melihat Jibril alaihi salam marratain, 2 kali. Pertama ketika di Gua Hira, ketika dilantik menjadi Nabi, kemudian dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Wa indahu 600 janaha. Dan Nabi SAW bersabda, Jibril itu dalam rupanya yang sebenar mempunyai 600 sayap. Saya tak ingat 600 sayap ni sebelah 600, sebelah lagi 600 ke ataupun kesemuanya 600. Besar Jibril alaihi salam. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan Muhammad itu pada perkara-perkara yang ghaib, bukanlah dia seorang yang kedekut ataupun menyimpankan wahyu. Nabi SAW seorang kita sebut dari sudut sifat, akidah Asy'ariyah sebut sifat wajib bagi Nabi itu tabligh. Wajib Nabi SAW itu menyampaikan. Dia tak boleh, dan haram Nabi itu kitman, menyimpankan wahyu. Jadi Nabi SAW apa sahaja wahyu yang sampai kepada dia, semua dia sampaikan pada umat dia, pada sahabat dia. Al-Quran, tak ada satu pun Al-Quran ini yang tidak lengkap. Dan itu juga adalah cabaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang berterusan. Kalau kamu mampu, cuba kamu buat Quran yang sama. Sebab ada sebahagian orang, orang Syiah terutamanya, mereka mendakwa Nabi SAW memberikan wahyu, sebahagian besar wahyu itu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. 1/4 daripada Al-Quran itu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat-sahabat menyorokkan perkara itu, diceritakan secara benar oleh Sayyidina Ali sahaja. Jadi seolah-olahnya Nabi SAW hanya sampaikan beberapa perkara sahaja kepada keseluruhan, dan berbaki lagi yang besar itu daripada agama sampai kepada Sayyidina Ali, seorang dia saja. Lepas tu dia pula sampai pada 12 imam,
sampai beri Imam Mahdi dia tiba-tiba ghaib. Jadi daripada dakwaan tersebut, agama kita ni kurang. Agama kita ini tidak lengkap. Sedangkan sesuatu agama itu telah lengkap apabila Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang direjam. Allah Taala jawab dalam ayat yang lain. Allah Taala sebut dalam surah Asy-Syura, Allah Taala sebut wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun. Sesungguhnya Al-Quran itu tidaklah diturunkan oleh syaitan. Kerana orang-orang kafir Quraisy mendakwa Nabi SAW mendapat bisikan syaitan. Ni Quran ni bukan dia yang buat, tapi syaitan yang bagi kat dia. Syaitan yang bagi kat dia. Allah Ta'ala jawab juga tuduhan itu. Wa ma tanazzalat bihi syayatin, bahawa Quran itu bukan diturunkan oleh syaitan. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Mereka tidak ada keinginan untuk buat perkara itu, dan kalaupun mereka ada keinginan, mereka tak boleh buat pun. Quran ini, setan ni pun tak ada keinginan nak buat Quran yang lain. Setan ni dia cuma nak, kerana keingkaran dia cuma nak sesatkan anak Adam saja. Dia nak sesatkan manusia saja. Dia nak buat Quran lain, bukan kerja dia. Dia tak ada keinginan pun untuk buat Quran yang lain. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala berikan keinginan untuk dia buat Quran yang lain, dia tak ada kemampuan untuk buat Quran yang lain. Wa ma yastati'un, tak ada kemampuan syaitan untuk buat. Innahum 'anis sam'i lama'zulun. Sesungguhnya syaitan itu daripada mendengar Al-Quran, mereka terhalang daripada mendengar. Sebab tu Al-Quran ini, kalau nak dibandingkan jahat setan dengan manusia, jahat manusia lagi pada setan. Sebab setan ni, tak ada satu pun setan yang mengaku dia Tuhan. Tak ada satu pun setan mengaku Tuhan. Tapi manusia, banyak yang mengaku Tuhan. Tak ada satu pun setan mengaku dia Nabi. Tapi manusia banyak mengaku Nabi. Jadi kalau nak dibandingkan, jahat manusia lagi banding setan. Tapi sama jahat lah sebenarnya. Sebab tu Al-Quran ini telah lengkap lagi pada zaman Nabi SAW. Malahan pandangan yang lebih kuat bahawa Al-Quran ini telah lengkap dalam sebuah kitab pada zaman Nabi SAW lagi. Kita kalau belajar ulumul Quran, biasa disebut Quran ini dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Biasa kita dengar tu. Kan, saya belajar Quran dekat Malaysia pun belajar macam tu, dekat Azhar pun belajar macam tu. Bahawa Al-Quran itu dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Al-Jam'ul Quran marratain, ataupun Tajmi'ul Quran marratain. Pengumpulan Al-Quran itu 2 kali. Pertama fi ahdi Abi Bakr, marratan thaniyah fi ahdi Uthman. Pada kali pertama dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian kali kedua dikumpulkan pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Itu hadis itu disebutkan oleh Bukhari, tetapi riwayatnya juga isnad. Akan tetapi riwayat yang lain juga menyebut pandangan yang kedua, bahawa Al-Quran itu sebenarnya telah lengkap dari sudut Al-Quran, dari sudut kitab yang ada pada kita sekarang ni, pada zaman Nabi SAW lagi. Jadi Quran itu dalam bentuk kitab, mushaf itu telah lengkap pada zaman Nabi SAW lagi. Jadi pandangan yang kedua ini telah
lebih kuat untuk menafikan pandangan yang pertama bahawa Al-Quran itu dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar, yang kedua dikumpulkan lagi pada zaman Sayyidina Uthman. Dua kali kumpul. Hadis itu menyebut Zaid bin Thabit kumpul daripada tulang belulang, daripada tembikar-tembikar, daripada kertas-kertas yang ada, daripada batang-batang pokok dan sebagainya. Seolah-olahnya hadis ini apabila dikaji oleh orang-orang kemudian seperti Maulana Habibur Rahman, Maulana Mahmud Abbasi daripada India, mereka kaji-kaji, dia kata hadis ini ialah hadis yang isnad, hadis yang ahad. Hadis yang ahad. Riwayatnya seorang, kemudian sampai satu masa baru jadi ramai. Dan di dalam riwayat-riwayat itu ada beberapa orang yang dituduh sebagai penipu. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, hadis tersebut. Dia bercanggah dengan hadis yang lain bahawa kalau Quran itu tidak dikumpulkan pada zaman Nabi dalam sebuah kitab. Jadi daripada zaman Nabi kepada zaman Sayyidina Abu Bakar ada setahun lebih. Lepas setahun lebih baru kumpul Quran yang ada. Daripada zaman Nabi kepada zaman Sayyidina Uthman lebih kurang 20 tahun lebih. Baru Al-Quran itu dikumpulkan dalam mushaf yang kita baca macam sekarang. Sebab tu sebahagian para ulama mengatakan bahawa perkara ini bercanggah dengan mutawatirnya Al-Quran. Al-Quran itu turun secara mutawatir, tetapi kitab itu tidak secara mutawatir. Bila dikaji barulah jumpa beberapa perkara bahawa hadis ini datang kemudian, diserap masuk dalam kitab-kitab, seperti Al-Imam Bukhari sekalipun, yang disebut sebagai riwayat-riwayat Syi'iyat, riwayat-riwayat yang cenderung kepada Syiah, merosakkan sejarah-sejarah umat Islam. Kalau Al-Quran itu, hadis itu sendiri bercanggah dengan banyak perkara. Contoh, Zaid bin Thabit cari Al-Quran, dia jumpa satu ayat Al-Quran dekat Abu Khuzaimah Al-Ansari. Ayat tu dijumpai pada Abu Khuzaimah sahaja. Jadi kalau dalam masa setahun lebih, seorang saja sahabat ni pegang ayat tu, macam mana? Kemudian pada zaman Sayyidina Uthman, hadis tu sebut lagi, dia jumpa satu ayat juga pada Khuzaimah Al-Ansari. Abu Khuzaimah satu, Khuzaimah Al-Ansari satu. Canggah banyak hadis tu. Kemudian Zaid bin Thabit, apabila dipertikaikan oleh para ulama, ini kita bukan petikai sahabat ini kita petikai riwayat itu yang telah menyerap masuk riwayat itu. Zaid bin Thabit ialah sahabat Ansar. Sahabat Ansar ni, dia Islam 13 tahun lewat. Bahasa mudahnya gitulah, orang-orang Ansar ni 13 tahun lepas pada tu baru Islam. Dan dia sahabat yang junior berbanding sahabat-sahabat Muhajirin. Kenapa Sayyidina Abu Bakar melantik dia untuk mengumpulkan Al-Quran, sedangkan dia tak banyak hafal Al-Quran pada zaman Mekah? Itu perbincangan-perbincangan yang panjang, kajian-kajian yang sangat kritis bahawa hadis ini berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran ialah perkara yang tidak benar sama sekali, tidak dibuat pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan tidak juga dibuat pada zaman Sayyidina Uthman. Tapi itu satu tajuk yang sangat berat. Kalau ada, kalau buat, biasa orang buat daurah lah tajuk tu. Sebab kalau ala-ala terbincang sikit tajuk ni, sebab begitu juga pandangan yang mengatakan bahawa Al-Quran itu sebenarnya sudah berbaris dan bertitik pada zaman Nabi SAW lagi. Al-Quran ni kita, dulu waktu saya belajar pun, Al-Quran itu tak ada baris, tak ada titik. Baris itu dibuat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi
dan titik itu dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Hajjaj ni bercanggah sebab apa? Sebab orang kata dia jahat. Tiba-tiba dia letak titik, dia letak baris pada Al-Quran. Ketiga tuan-tuan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabak. Sikit lagi tuan-tuan. Kebetulan saya terbincang benda tu. Sebab tu Maulana Habibur Rahman dan juga Maulana Mahmud Abbasi dia sebut, pelik satu-satu bahasa itu susah dibaca. Kita kalau tengok tulisan Jawi tak ada titik tuan-tuan, tak boleh baca. Tulisan Jawi je, bukan Quran. Tulisan Jawi kalau tak ada titik tak boleh baca. Ba ke, ta ke, sa ke, tak boleh baca. Perak ke, tukar titik dia jadi lain dah. Itu nak, sebab tu Maulana Habibur Rahman berdasarkan dirayah Al-Quran, ilmu dirayah, dia kata pelik sesuatu ilmu, sesuatu bahasa itu tak ada titik, tak ada baris. Macam mana orang Arab sebelum daripada Nabi baca buku-buku dia, baca tulisan-tulisan syair dia. Sebab tu dan Hajjaj, pelik kalau Hajjaj yang letak baris. Sebab kalau orang Syiah dia dakwa Hajjaj ni jahat, kalau dialah yang letak baris pada Quran, boleh jadi dia tukar baris-baris dalam Quran. Dia boleh dakwa begitu. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali ialah orang yang memang Syiah. Apa orang Syiah pula tiba-tiba letak titik pada Quran? Tu pening juga tu. Kalau dulu saya bila belajar, lepas tu bila datang pandangan yang baru, kata banyak benda pelik ni rupanya. Sedangkan memang titik dan baris telah ada sebelum daripada zaman Nabi SAW. Orang Arab telah kenal titik dan telah kenal baris pada syair-syair mereka. Tetapi pada zaman sahabat dibuang titik dan baris untuk meraihkan kiraat-kiraat yang ada. Tetapi berlalu beberapa waktu, orang faham bahawa Quran itu sebenarnya tak ada titik, tak ada baris. Diletak baris dan diletak titik kemudian pula. Sebenarnya titik dan baris telah diletakkan pada zaman Nabi SAW lagi. Sebab itulah bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu dengan baris dan dengan titik. Tapi itu sekadar tambahan sahaja berkaitan dengan Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala sebut pada orang-orang Quraisy, fa'aina tadhhabun, ay fa'aina tadhhabuna 'anil haqq, kamu nak lari daripada mana, daripada kebenaran ini. Allah Ta'ala sebut kebenaran Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut banyaknya kebenaran dalam Al-Quran yang semua orang Arab percaya benda tu benar. Tetapi kerana keegoan mereka, mereka tolak Nabi dan Al-Quran. In huwa illa dhikrun lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu ialah peringatan kepada seluruh alam. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Ayyastaqim fid dunya wal akhirah, untuk mereka istiqamah, berada di jalan lurus dunia dan akhirat. Quran ni kita guna untuk dunia dan akhirat. Dunia pun berguna, akhirat bermanfaat besar kepada orang Islam. Al-Quran ini. Kalau orang tolak dunia, akhirat dia rugilah. Akhirat dia ma'assalamah lah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Walau bagaimanapun semua perkara itu terletak pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Sebab tu kita walaupun kita dah Islam, walaupun kita dah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena sentiasa doa untuk kekal jalan ini. Sebab sebagaimana yang saya sebut tentang Quran tadi, ada ramai sebenarnya, terutamanya ada seorang kiai daripada Indonesia, saya tak ingat nama dia. Dia jadi Syiah kerana pasal Quran tadi. Kenapa Quran zaman Sayyidina Abu Bakar, dia tak percaya Hajjaj yang letak dan sebagainya. Dia tak jumpa jawapan untuk perkara tersebut, dia jadi Syiah. Akhirnya mati Syiah. Padahal
sebelum dia Syiah tu ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kerana berkaitan dengan Quran, dia kata Syiah lagi betul kot, sebab Quran diturunkan dan disuruh oleh Sayyidina Ali, dan dia lebih percaya yang itu. Akhirnya jadi Syiah. Sebab tu kita ni kena sentiasa doa, mudah-mudahan kekal jalan macam ni. Tidak dibengkokkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ajal kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Taala istiqamahkan kita begini. Allah Taala alam. Sedikit perkongsian daripada surah Takwir ayat 15 hingga ayat 29 ini, mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat daripada perkongsian ini, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.